Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'ufiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambut tadabbur surah Ali Imran ayat 160. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat berapa sahabat? Ingat pengajaran? Oh, tak ada. Ayat ke berapa yang last kita bagi pengajaran? Here are some results from a search. 157, 159. Yang dah bagi ke belum? Belum. Oh, belum. Okey, kita tengok pengajaran ayat 157 dan sehingga 159. Ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmah khairun mimma yajma'un. Maksudnya, dan pastilah sekiranya kamu terbunuh ataupun mati syahid pada jalan Allah ataupun mutum kamu mati biasa, maka la maghfiratun, pastilah keampunan daripada Allah dan rahmatnya adalah lebih baik daripada apa yang kamu kumpul. Pengajarannya, pertama, sesiapa yang mati pada jalan Allah ataupun mati biasa daripada kalangan orang yang beriman, maka sesungguhnya dia telah berpindah ke suatu tempat yang jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Yang kedua, anugerah Allah Azza wa Jalla, anugerah Allah Azza wa Jalla kepada hamba-Nya yang beriman dengan menghiburkan hati mereka, dengan menghiburkan hati-hati mereka dengan perkara yang jauh lebih baik dari apa yang mereka cintai di dunia.
Mana pengajaran daripada ayat ini juga, sebenarnya Allah nak bagi tahu kepada orang yang beriman khususnya, bila cerita pasal mati dia kena gembira, bukan kena bersedih. Kenapa? Biasa orang bila sebut mati dia akan sedih kan? Kenapa? Sedih kenapa? Ha. Sedih kalau mati. Tinggalkan dunia. Sebab dia akan tinggalkan dunia. Kenapa dia tinggalkan dunia tu? Satu kesedihan baginya. Dia dapat macam-macam nikmat. Sebab sepanjang hidup dia banyak habiskan masa untuk kumpul dunia. Tiba-tiba dengan banyaknya habis masa umurnya untuk dapat dunia, tiba-tiba dia kena tinggalkan begitu saja kan. Maka Allah nak beritahu bagi orang beriman, yang kamu sayang, yang kamu cinta, sebenarnya bila dibanding pada tempat yang kamu nak pergi selepas mati adalah jauh lebih baik. Jadi sepatut bila kamu daripada yang kurang baik pergi ke tempat yang lebih baik, sepatut kamu gembira ke sedih? Gembira. Faham tak? Orang nak pindah daripada rumah flat ke banglo, gembira ke sedih? Kalau dia sedih, pelik tak? Sedih je. Kenapa menangis ni? Sebab saya nak pindah daripada rumah flat ke banglo. Tak patut. Itulah akidah orang beriman. Bila mati je teringat, dia akan pergi pada tempat yang lebih baik. Mana pasti gembira. Sebab tu Fatimah radhiyallahu anha, bila diberitahu oleh Rasulullah, dia daripada keluarga Rasulullah yang pertama akan mati selepas Rasulullah, dia gembira ke dia sedih? Dia gembira. Okey, yang ketiga, pengajaran ketiga. Keampunan Allah dan rahmatnya adalah dua perkara yang saling melengkapi. Adalah dua perkara yang saling melengkapi untuk kebahagiaan manusia, untuk kebahagiaan manusia yang kekal abadi. Dan Allah sebut dua ayat dalam ayat ni. Wa la in kutiltum fi sabilillah aw mutum. Satu, la maghfiratu minallah, keampunan daripada Allah. Yang kedua, wa rahmatun. Jadi kenapa Allah sebut dua? Satu maghfirah, yang kedua rahmat. Ada manusia ni dia dua keadaan je. Satu perkara yang dia tak suka. Yang kedua perkara yang dia suka. Dua je. Tidak ada yang ketiga. Bagi orang beriman, yang paling dia tak suka pada dosa dan azab neraka kan. Dan nak mengelakkan daripada dosa dan azab neraka, dia perlu dapat keampunan. Yang kedua, yang paling orang beriman suka pada surga. Untuk dapat surga dia perlukan rahmat. Jadi dua tu saling lengkap melengkapi. Yang keempat, pengajaran keempat. Orang yang beriman sentiasa berfikir, berusaha dan beramal untuk akhirat dibandingkan dengan dunia. Kerana akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal.
Okey, ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in muttum aw qatiltum la ilaha illallahi tuhsyarun. Yang maksud dia, pasti sekiranya kamu mati ataupun kamu terbunuh pada jalan Allah, pasti hanya kepada Allah kamu akan dihimpun, dikumpul. Pengajarannya, pertama, tambahan kegembiraan kepada orang beriman apabila dia mengetahui bahawa dia akan kembali kepada Allah dan akan berjumpa penciptanya. Yang kedua, sesiapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah suka untuk berjumpa dengannya. Sebaliknya, sesiapa yang tidak suka untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah tidak suka untuk berjumpa dengannya. Okey, habis ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Pengajaran maksud dia, maka dengan sebab rahmat Allah, engkau wahai Muhammad berlembut dengan mereka, dan jikalau engkau berkasar dan hati engkau keras, maka pasti mereka semua akan lari dari sekeliling engkau. Maka maafkan mereka dan mohonlah keampunan kepada Allah untuk mereka, dan berbincanglah, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Maka apabila kamu telah berazam memutuskan sesuatu, maka berserahlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang bertawakal. Okey, pengajaran dia. Pertama, rahmat Allah Azza wa Jalla kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan umatnya dengan menjadikan sifat mereka sentiasa berlemah lembut dan berkasih sayang sesama manusia. Yang kedua, untuk melembutkan hati dan memurnikan akhlak, hendaklah memohon rahmat daripada Allah
Azza wa Jalla. Kerana dengan rahmat Allah sahaja manusia akan lembut hatinya dan mulia akhlaknya. Yang ketiga, antara sebab utama manusia tertarik dengan Islam dan ajarannya ialah sifat lemah lembut dan akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh para pendakwah. Dan umat Islam secara umumnya. Yang keempat, antara sebab utama manusia tidak tertarik dengan Islam kerana sikap kasar dan keras hati umat Islam, khususnya para pendakwah. Manusia yang kelima, manusia sehebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hatinya keras dan akhlaknya kasar, semua sahabat-sahabat dan orang ramai akan lari daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, yang keenam, antara sifat terpuji orang yang beriman, khususnya pemimpin, ialah suka dan cepat memaafkan orang yang di bawahnya. Sekiranya kemaafan itu membawa kebaikan, tetapi sekiranya kemaafan itu tidak membawa kebaikan, maka tidak perlu memaafkan kesalahan seseorang. Okey, boleh contoh orang tu selalu buat salah, dan kalau kita maaf, dia akan terus buat salah, maka tak perlu kita maafkan. Yang ketujuh, antara sifat terpuji pemimpin ialah sentiasa berdoa kepada Allah
agar Allah ampunkan segala dosa orang-orang yang di bawahnya. Agar mereka sentiasa hidup dalam berkasih sayang. Yang ke-8, umat Islam digalakkan agar sentiasa bermusyawarat sebelum membuat apa-apa keputusan dan tindakan. Kerana dengan bermusyawarah itu akan memberi keputusan yang lebih baik berbanding dengan keputusan individu. Yang ke-8, yang ke-9, wajib ke atas setiap orang beriman hanya bergantung dan berserah kepada Allah setelah melakukan asbabnya. Yang ke-10, apabila seseorang pemimpin membuat keputusan berdasarkan mesyuarah, maka tidak harus ia ragu-ragu untuk melaksanakannya. Yang ke-11, antara cara untuk mendapat cinta Allah ialah dengan sentiasa berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha. Okey, cukuplah. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Kecil. Kecil. Ha? Okey, insya-Allah malam ni kita sambung ayat 160 yang masih lagi berkaitan dengan peperangan Uhud. Jadi peperangan Uhud ni sangat panjang ceritanya yang disebut dalam surah Ali Imran, menunjukkan bahawa pengajarannya sangat besar dan banyak. Okey. Kaitan ayat 160 dengan ayat sebelum ni ialah, kalau sebelum ni Allah bagi tahu tentang sikap Rasulullah terhadap sahabat-sahabat yang melanggar larangan ataupun arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat malam ni Allah nak bagi tahu, kalau Allah nak bagi menang,
Setelah cukup syarat, maka tidak ada siapa yang boleh mengalahkan. Dan sebaliknya, kalau Allah nak bagi kalah sebab tak cukup syarat, walaupun itu terkena pada tentera Islam, maka tidak ada siapa yang boleh menolong. Itu akidah. Makna kemenangan dan kekalahan itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tadabbur. Auzubillahi minasyaitanir rajim. In jika ataupun sekiranya. Dan whiteboard hitam warna apa sesuai? Terang merah. In sekiranya. Ha? Yang terbaik yang mana? Ni. Kiri. Bawah sini. Sebelah. Oh ni. Oh. Sekiranya. Yansurkumullah, Allah menolong kamu. Sekiranya Allah menolong kamu, apa akan jadi? Fala ghalibah, maka la tidak ada. Ghalibah, ghalibah apa dia? Kalau ghalabah mengatasi, mengalah. Kalau ghalibah, seseorang yang boleh mengalahkan. Maka tidak ada sesiapa yang boleh mengalahkan lakum kamu. Okey. Kalau kita belajar bahasa Arab, la ghalibah, la ghalibah, selepas la berbaris atas, kan, ghalibah. Maka la ni dia panggil apa? La apa dah? La apa? La an-nafiyah lil jins. La makna tidak, nafiyah penafian, lil jins untuk semua jenis. Bila selepas la isim dan akhirnya baris atas, maka itu nama lam ni, nama dia la nafiyal jins, iaitu la untuk menafikan semua jenis. Semua jenis apa? Yang boleh mengalahkan, sama ada orang ke, senjata ke, ataupun apa saja. Tidak ada sesiapa, tidak ada apa-apa yang boleh mengalahkan kamu. Bila tu? Bila Allah tolong. Boleh faham? Mana katalah, bila Allah nak bagi menang pada kita, datanglah Amerika ke, Rusia ke, China ke, berkumpul, bergabung semua sekali. Kita hanya negeri yang kecil, tentera pun tak ramai, senjata pun tak canggih, maka mereka semua tu tak boleh mengalahkan. Okey.
Saya bagi contoh lain. La nafiyal jins. La ilaha la ilaha kan? Ilaha bari apa ni? Kalau selepas la perkataan isim yang akhirnya beratas, nama dia la nafiyah al-jins. Apa maksud dia? La untuk menafikan semua jenis. Kalau ghalibah, semua jenis yang boleh mengalahkan. Kalau ilaha, semua jenis Tuhan. Sama ada dalam bentuk orang ke, malaikat ke, pokok ke, jin ke, berhala ke, semua tidak ada jenis Tuhan kecuali Allah. Boleh faham? Okey, saya bagi contoh yang lain. La raiba. Dalam surah ayat apa ni? Baqarah. Zalikal kitabu la raiba, kan? Selepas la isim yang akhir dia baris atas, maka nama dia la nafiyal jins. Apa makna dia? La menafikan semua jenis. Jadi Allah kata alif lam mim zalikal kitab, itulah Quran. Yang apa? Yang tidak ada, tak lengkap tu. Yang tidak ada semua jenis keraguan. Keraguan dari segi apa? Mana hukum hakam dia orang kata tak sesuai sepanjang zaman, tidak ada keraguan tu. Ayat Quran ni tidak cantik, tidak merdu, tidak ada keraguan tu. Ayat Quran ni hanya sesuai untuk Arab, tidak ada keraguan tu. Betul? Apa bukti? Quran tidak ada semua jenis keraguan. Dia adalah terbaik, dia adalah petunjuk untuk manusia sepanjang zaman. Apa bukti? Ha? Tak apa bukti kita tak ragu pada Quran. Apa jenis keraguan tak ada dalam hati kita. Apa bukti? Ha? Tak. Buktinya ialah kita baca Quran, kita tadabbur dan kita jadikan Quran sebagai undang-undang hidup kita sepanjang zaman. Itu bukti kita tak ragu. Betul? Tapi kalau kita baca tapi tak faham dan tak nak faham, ada tak keraguan? Ada? Hafal tapi tak nak faham, saya bagi hafal je. Ada tak keraguan? Ada? Kalau betul kamu tak ragu, bukan setakat baca, bukan setakat hafal, tapi tadabbur dan ikut satu persatu. Okey. Jadi sekarang ramai orang Islam ragu pada Quran ke ataupun tak ragu? Ragu-ragu. Okey. Okey. Jadi pengajaran setakat ni apa dia? Allah kata sekiranya Allah yang tolong kamu, maka tidak ada sesiapa yang boleh mengalahkan. Apa pengajaran untuk kita? Semua orang nak menang tak? Dan semua orang nak menang dan tak nak dikalahkan. Betul? Maka apa kewajipan orang yang nak menang dan tak nak dikalahkan? Apa kewajipannya? Minta tolong pada Allah. Sebab hanya Allah saja kalau tolong, tak ada siapa boleh mengalahkan. Tapi kalau minta tolong pada manusia, ada tak yang boleh mengalahkan kembali? Boleh? Kan kadang-kadang kita dah rancang dengan cara minta tolong manusia kan. Bila kita dapat kuasa, orang lain pula mengalahkan kita. Sebab Allah tak tolong kita. Yang tolong kita ialah manusia. Manusia. Boleh faham? Cuma di sini timbul soalan. Bila Allah tolong, soalan dia apa syarat untuk Allah tolong kita? Ha?
Kalau boleh jawab dengan ayat Quran. Apa syarat untuk kita dapat pertolongan Allah? Yang bila Allah tolong, tak ada siapa yang boleh kalahkan kita lagi. In tansurullah yansurkum wa yusabbit. Syarat nak dapat pertolongan Allah yang tidak siapa boleh kalahkan ialah mesti kita tolong agama Allah sepenuhnya dengan penuh keikhlasan. Kalau sekejap tolong, sekejap tak tolong agama Allah, sekejap tolong agama Allah, sekejap tolong nafsu kita, Allah tak akan tolong. Kan? Jadi sekarang kalau saya tanya, umat Islam sekarang menang ke kalah? Sebab kenapa kalah? Sebab Allah tak tolong. Kenapa Allah tak tolong? Sebab tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Okey. Kemudian Allah kata, Wa'in, okey ke? Background putih? Okey. Yang depan ni okey, yang live. Yang online. Yang online tu. Sebab sebelum ni dia kata hitam macam nak mati je. Hitam gelap. Okey, wa'in dan in sekiranya. Yakhzulkum, dia membiarkan kamu. Yakhzu makna yatrukukum. Allah biarkan kamu. Makna Allah tak bagi kemenangan, Allah tak tolong. Dan yakhzu juga boleh terjemah menghina. Sekiranya dia menghina kamu. Sepatut ayat kalau nak seimbang, di sini Allah tolong, di sini sepatut ayat Allah tidak tolong. Dia ayat macam ni, wa in la yansurkumullah. Tapi Allah tak guna perkataan sekiranya Allah tak tolong. Allah guna perkataan apa? Sekiranya Allah menghina. Faham tak? Makna apa tu? Allah nak, bukan setakat nak begitu Allah tak tolong, tapi Allah nak begitu kesan Allah tak tolong, hina manusia. Bila Allah biarkan, bila Allah tak tolong, manusia akan dapat apa? Kehinaan. Walaupun satu dunia memuliakan dia, tapi bila Allah tak tolong, di sisi Allah dia adalah manusia yang hina. Sekiranya dia membiarkan kamu ataupun menghina kamu. Faman maka siapa lagi zallazi yang boleh menolong kamu min ba'dihi, dari sesudah itu. Sesudah apa ni? Sesudah apa ni? Sesudah Allah membiarkan kamu, siapa yang boleh tolong kamu? Tak. Mungkin Allah nak bagi tahu Allah nak bagi tahu tak ada seorang boleh tolong kamu. Bila tu? Bila Allah tak tolong. Sebab kan manusia kan yang tak ada akidah, bila dia mana peduli Allah tolong ke tak, yang penting dia ingat apa dia? Manusia boleh tolong dia. Kabel kan? Tentera ke, polis ke, peguam ke, lawyer ke, semua. Tapi Allah nak bagi tahu, kalau Allah tak tolong, carilah siapa pun, ramai macam mana, hebat macam mana, semua tak boleh tolong kamu. Jadi ayat ni faman tu sebenarnya istifham. Tapi istifham di sini ada makna penafian. Kalau kita tengok tafsir, antara terjemahannya apa dia? Sekiranya Allah membiarkan kamu, iaitu tidak menolong kamu, maksudnya apa? Kalau kita terjemah, siapa lagi boleh tolong?
Tapi maksud dia ialah tidak ada siapa, tiada ada seorang pun yang boleh tolong kamu. Okey. Kita boleh faham ayat. Orang Islam kalau tengok terjemahan ni dia boleh faham. Tapi dari segi praktikalnya, dia cari tak pertolongan daripada Allah? Tak. Dia tetap bergantung pada manusia. Boleh tak bagi contoh? Siapa yang Allah tolong, tak ada siapa yang boleh kalahkan dia. Walaupun musuh tu begitu hebat kerajaannya dan begitu kuat. Boleh bagi contoh? Nabi Musa kan? Nabi Musa asalnya anak angkat Firaun. Tak ada tentera, tak ada kerajaan, kan? Tak ada senjata. Tapi akhirnya bila Allah yang tolong Musa dengan Firaun, dengan kerajaan dia dan tukang sihir dia, seluruh Mesir boleh tak kalahkan Musa? Tak boleh. Lagi? Ghulam ad-dakwah. Kisah ghulam ad-dakwah dalam hadis kan. Ghulam ni budak dan seorang. Siapa yang cuba nak bunuh dia? Kerajaan. Satu kerajaan yang zalim, dengan kerajaan, dengan tentera, dengan rakyatnya sekali kan. Apa dia buat dengan seorang budak yang kecil ni? Tangkap, pergi, letak kat gunung. Dengan tentera yang kuat, bawa budak seorang. Tapi Allah tolong budak. Boleh tak tentera tu kalahkan budak ni? Tak boleh. Kemudian lepas tu, bila budak balik istana, raja hantar lagi ke mana? Ke tengah laut pula. Tentera yang bawa hanya seorang budak yang kecil. Tapi siapa yang menang? Sebab apa dia menang dan kerajaan tak boleh kalahkan dia? Allah. Boleh? Okey, contoh ni pula. Bila Allah biarkan, Allah tak tolong, tak ada siapa yang boleh tolong. Contoh. Nabi Yunus. Kan? Dia merajuk, dia bila Allah tak tolong dia, Allah biarkan dia ditelan ikan. Siapa yang boleh tolong Nabi Yunus? Tak ada. Melainkan Allah. Lagi? Peperangan Uhud. Allah biar tak Nabi dan sahabat kalah? Nabi cedera dan 70 orang sahabat mati syahid. Allah biarkan. Siapa boleh tolong? Tak boleh. Okey. Kemudian wa 'alallah, dan kita dah belajar ala ni harfu jar. Sepatut di akhir. Ayat dia sepatut macam ni. Falyatawakkal al-mu'minun 'ala Allah. Sepatut 'ala Allah di akhir ni. Asal ayat sepatut macam tu. Tapi sekarang Allah yang hujung, Allah tak kat depan. Allah di hadapan. Ada apa maksud dia? Maksud dia ialah Allah nak beritahu wajib kamu hanya kepada Allah bertawakal. Bila kamu bertawakal kepada selain pada Allah, mana kamu bukan beriman. Sebab tu Allah tak kata wa 'alallah falyatawakkali an-nas. Tak. Tapi Allah kata falyatawakkali al-mu'minun. Hanya orang beriman sahaja yang hanya bergantung pada Allah 100%. Kalau bergantung pada manusia 50% kepada Allah, tak beriman. Tak beriman. Okey. Apa makna tawakal? Apa makna tawakal? Setelah usaha, lepas tu buat apa? Bergantung macam mana?
Tawakal ialah i'timad al-kulli ala Allah, makna kebergantungan kulli, sepenuhnya, 100%. Ala Allah, kepada Allah. Pada apa ni? Fi jalbil manafi', dalam membawa manfaat. Makna kita yakin hanya Allah saja boleh memberi manfaat pada kita, 100%. Dan wadafa'i al-mudarrah, dan dalam menolak kemudaratan, 100% kita yakin Allah saja. Contohlah, ada seorang tentera kat depan kita dengan senjata canggih nak tembak kita. Kalau kita tawakal, macam mana perasaan kita? Tenang je. Sebab apa? Ha? Sebab Allah boleh tak halang dia daripada tembak kita? Boleh. Kalau kita yakin pada Allah, jiwa kita tenang. Tapi kalau kita tak yakin pada Allah, kita kelang kabut. Kan? Sebagaimana Musa berdepan dengan tentera Firaun dan Laut. Sebagaimana Nabi Ibrahim bila dicampak dalam api. Fatawakkal al-mu'minun. Sebab itulah antara ciri-ciri utama manusia yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tanpa soal dalam kubur. Apa sifat utama orang ni? Ha? Solat malam? Pergi umrah setiap Ramadan? Sedekah 1 juta setiap hari? Apa sifat utama? 70, berapa ramai ni yang boleh masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa soal dalam kubur? 70,000. Apa sifat utama dia? Tawakal. Hebatnya tawakal sampai tak ada soal jawab dalam kubur. Tak ada hisab, tak ada azab. Dan Nabi sebut ada 3 sifat tawakal utama yang menyebabkan dia boleh masuk syurga tanpa hisab. Pertama apa dia? La yastarqun. Yastarqun daripada ruqyah. Dia tidak minta tolong orang untuk merawat dia. Termasuklah tak minta tolong orang berdoa untuk dia. Syekh, saya kurang sihat ni, tolong doa. Bukan. Dia tak ada sifat tawakal sepenuhnya. Boleh tak kita minta tolong orang berdoa untuk kesihatan kita dalam Islam? Boleh, tak salah. Tapi dia meninggalkan yang afdal. Yang afdal apa dia? Jangan minta tolong orang. Sakit macam mana pun, kamu sendiri berdoa. Bangun tengah malam. Jangan masuk Facebook. Kawan-kawan, netizen semua tolong doa pada saya. Memang tak masuk dah 70,000 tu. Hotel pun dah penuh kan. Dan sebab tu bila Nabi kata 70,000 akan masuk syurga tanpa hisab, ada seorang sahabat kan, dia kata, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Doalah pada Allah supaya Allah jadikan aku daripada 70,000 tu. Nabi pun angkat tangan terus berdoa. Terus. Dia kata, anta minhum, kamu daripada 70,000. Lepas tu seorang lagi sahabat minta, ya Rasulullah, tolong doa untuk aku sama. Apa jawapan Nabi? Sabaqaka Unkashah. Unkashah telah mendahului kamu. Ada ulama kata Nabi nak jaga hati dia sebab dia mungkin tak layak. Ada pendapat mengatakan mungkin kota 70,000 dah penuh. Unkashah tu adalah yang ke 70,000. Kalau dah penuh, kita ada harapan tak? Ada harapan lagi. Sebab ada satu hadis daripada 70,000 tu, setiap seorang dia boleh tarik pula 1,000. Setiap seorang boleh tarik 70,000. Jadi 70,000 kali 70,000. 4.9 juta. Ada harapan. Tapi pernah tak minta tolong orang berdoa? Kalau pernah, bertaubat. Bukan salah. Bukan salah. Tapi bila kita dah minta orang berdoa, tawakal kita pada Allah dah kurang dah. Sikit-sikit minta tolong orang berdoa kan. Saya nak pergi Mekah ni, doakan supaya saya selamat. Dah tak termasuk ni. Yang kedua,
La yatatayyarun. Yatatayyarun. Apa mana yatatayyarun? Mana ya, dia tidak menilik nasib. Yang pertama ni harus. Tapi kalau dia buat juga, dia meninggalkan yang afdal. Tapi yang kedua ni haram terus. Menilik nasib. Tengok burung terbang ni, ni hari ni tak bagus ni. Tak termasuk dah orang yang bertawakal kepada Allah sepenuhnya. Yang ketiga, la yaktawun. Yaktawun ni apa dia? Dia sakit dan dia menggunakan besi panas untuk merawat penyakit. Boleh tak dalam Islam? Boleh. Kalau terpaksa boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia guna tu, dia tak termasuk orang yang tawakal pada Allah sepenuhnya. Kemudian Nabi simpulkan, wahum ala rabbihim yatawakkalun. Mereka inilah yang hanya kepada Allah mereka bertawakal dan boleh masuk syurga tanpa hisab. Boleh? Ubat tak apa, itu usaha kita sendiri. Jangan minta tolong orang. Jangan minta tolong orang. Tak, itu termasuk dalam usaha kita. Yastarqu ni minta contohlah ruqyah, daripada ruqyah. Ruqyah ni biasa diguna ayat-ayat Quran ataupun doa. Doktor pun tak boleh ruqyah kita. Okey, boleh Jadi insya-Allah kita masih ada harapan. Tak laku dah lepas ni pemadam. Okey. Kita pergi pada ayat seterusnya. Kemudian Allah kata, saya nak sebut pasal tawakal kan. Antara kelebihan tawakal apa dia? Kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nabi kata, "Lau tatawakkaluna haqqa tawakkuli." Kalau kamu betul-betul bertawakal pada Allah sebenar-benar tawakal, apa kita dapat? La razaqakum kama razaqallah at-tayr. Pasti Allah akan bagi rezeki pada kamu, pasti. Macam mana Allah bagi rezeki pada kita dengan pasti? Nabi bagi contoh. Sebagaimana Allah bagi rezeki pada burung, keluar pagi perut kosong, petang mesti kenyang. Kalau kamu keluar pagi, balik lapar juga, burung lebih baik pada kamu. Mana tawakal kamu tak sampai tahap tawakal burung. Bahkan ada satu hadis Nabi kata, antara ciri-ciri ahli syurga ialah orang yang hatinya macam hati burung tu. Pernah tengok tak burung kecewa dalam hidup? Tak ada kan? Walaupun PKP ke apa ke, burung okey je kan? Okey, kita tengok ayat seterusnya. Wa ma kana wa ma kana wa ma kana maksud dia dan tidak patut ataupun tidak mungkin linabiyyin, bagi Nabi. Bila sebut Nabi dalam bentuk nakirah, makna tidak patut untuk mana-mana Nabi, bukan Nabi Muhammad sahaja, bagi mana-mana Nabi. Tidak patut. Apa yang tidak patut ni? An yaghulla. Yaghulla daripada kalau masdar dia dua bacaan.
Satu, ghulul. Apa tu jadi? Yang kedua, ghalul. Ghulul, ghin bagi depan. Yang kedua, ghin bagi atas. Apa makna dia? Iaitu akhzu al-ghanimah qabla qasmah. Mengambil harta rampasan sebelum diagihkan. Mengambil harta rampasan sebelum diberi oleh ketua. Dan dia ada dua. Satu, al-mal. Yang kedua, al-ilmu. Ghulul ada dua. Satu, ghulul al-mal, harta. Yang kedua, ghulul al-ilmi, iaitu ilmu. Jadi ghulul ni juga maksud dia ialah menyembunyikan. Kalau menyembunyikan harta rampasan sebelum diagihkan oleh ketua. Oh. Selain hijau? Purple boleh? Oh. Biru. Biru muda ke tua? Biru tua BN, kalau biru muda PKR. Biru muda lah. Okey. Al-mal, harta. Yang kedua, al-ilmi. Jadi ghulul ni ada dua. Satu, sembunyi harta rampasan. Yang kedua, sembunyi ilmu. Dan dua-dua dosa besar. Dua-dua dosa besar. Sembunyi ilmu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Boleh? Kelambat. Surah Baqarah ayat 159. Surah Baqarah ayat 159. Allah kata apa? Innal lazina, sesungguhnya orang yang yaktumuna, menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Ma anzalnahu, apa yang kami turunkan, iaitu Al-Quran. Min ba'dima minal bayyinat, daripada keterangan, wal huda, dan petunjuk, min ba'dima bayyanahu linnas, setelah kami jelaskannya, kami terangkannya kepada manusia. Dia sembunyikan ilmu tu, maka balasannya ulaika yal'anuhumullah, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua pelaknat. Sebab apa? Apa jenayahnya? Tak sampai ke ilmu. Itu dipanggil ayat ni. Okey. Terkejut keluar ayat lain lah. Okey. Innal lazina, sesungguhnya allazina, orang-orang, yaktumuna,
mereka sembunyikan. Ma anzalna, apa yang kami telah turunkan. Ini peringatan dan juga amaran kepada orang yang belajar. Sebab yang sembunyi ilmu ialah orang yang ada ilmu lah. Dan ilmu apa yang disembunyi yang jadi dosa besar? Ilmu yang Allah turunkan, iaitu Quran dan Sunnah. Yang minal bayyinat, yang jelas dan juga petunjuk. Min ba'di ma bayyanahu, dari selepas apa yang kami telah terangkannya kepada manusia, tapi dia sembunyi, kami terangkan dalam kitab. Maka Allah kata balasan untuk mereka ini, ulaika yal'anuhumullah, itulah mereka yang sentiasa, fa'al mudhari', sentiasa dilaknat oleh Allah. Apa makna laknat? Jauh daripada rahmat Allah. Siapa ni? Yang jahil ke yang berilmu? Yang berilmu. Jadi jangan belajar banyak-banyak. Dan tak cukup dengan Allah melaknat, Allah sebut lagi, wa yal'anuhumu la'inun. Semua para pelaknat. Allah tak sebut siapa. Bila tak sebut, makna apa? Malaikat masuk, jin masuk, manusia masuk, orang kafir pun melaknat juga. Tama-tama di akhirat besok orang kafir akan melaknat siapa ni? Orang Islam yang ada ilmu tapi tak sampaikan kepada mereka. Aku duduk sebelah rumah ustaz tu je. Kan, 20 tahun duduk mengajar tapi tak pernah mengajar aku. Ini dia panggil ghululul ilmi, sembunyi ilmu. Okey. Ini? Ustaz, yang sembunyi ni konteks dia tak share lah. Okey. Kalau ikut Syekh Saleh Utsaimin, apa maksud sembunyi ni? Ada dua bentuk. Pertama, bila orang tanya ilmu yang dia tahu dan ada dalil, dia diam, dia tak jawab, dilaknat. Satu. Yang kedua, sembunyi dalam bentuk kedua ialah dia tengok kemungkaran. Dan dengan ilmu yang dia ada, dia tahu itu kemungkaran. Dia tahu dalil, tapi dia tak cegah, termasuk dilaknat. Okey. Kenapa sampai dilaknat? Maknanya kalau kita tak bagi makan, sebagai contoh, tak bagi makan pada orang fakir miskin, ada tak ayat Quran ataupun hadis dilaknat siapa tak bagi makan? Tak ada kan? Celaka orang yang solat. Tapi bukan dilaknat lah. Itu lebih kepada fawailun lil musallin. Tapi ayat khusus Allah melaknat siapa yang tak bagi makan pada orang miskin. Ada? Tak ada? Tak ada? Tapi ada ayat siapa tak bagi ilmu. Kenapa? Mana antara bagi makan dengan bagi ilmu, yang mana lebih penting? Yang mana kalau tak buat dilaknat? Kenapa? Kenapa? Sebab dengan ilmu tu boleh selamatkan dia daripada neraka. Dan sebab kita tak sampaikan ilmu, penyebab dia masuk neraka. Tapi kalau setakat kita tak bagi makan, belum tentu dia masuk neraka. Betul tak? Kita tak bagi makan, dia beriman, masuk syurga, tak ada masalah. Tapi kalau kita bagi makan setiap hari, dia tak berilmu, dia tak kenal Tuhan, dia masuk neraka sebab kita tak bagi ilmu. Sebab itulah dosa tak bagi ilmu atau sembunyi ilmu sangat besar. Sebab ia menyebabkan manusia masuk neraka. Okey, ghululul mal, dosa besar, sembunyi harta. Harta apa? Harta rampasan. Kalau sembunyi harta dia, dosa besar tak? Taklah, tapi termasuk dalam golongan haji bakhil. Okey. Tidak mungkin mana-mana Nabi tidak mungkin bagi mana-mana Nabi an yaghulla ma. Ghalla juga bermakna khianat. Mana sembunyi harta rampasan, mana khianat itu. Tengok terjemah harfiah kan. Kalau kita baca terjemah harfiah, kita tak tahu. Ini adalah masalah sembunyi harta rampasan, kan? Siapa yang berkhianat? Khianat apa tak tahu?
Sebenarnya dia lebih kepada khianat, iaitu sembunyikan harta rampasan. Sembunyi, menyembunyikan. Harta rampasan. Tidak patut bagi Nabi, dan bukan akhlak Nabi. Tapi mungkin tak Nabi sembunyikan? Memang tak mungkin. Kalau Nabi tak mungkin, kenapa Allah kata tak patut? Memang Nabi tak akan buat pun. Sebab Allah nak beritahu Nabi tak mungkin, sebab Nabi sebagai contoh kepada orang bawah dia. Bila Allah arah pada Nabi, sebenarnya arah tu sebenarnya kepada pengikut dia ataupun umat dia. Kemudian Allah beritahu balasan orang yang menyembunyikan harta rampasan. Dan man, siapa? Yaghlul, menyembunyikan harta. Rampasan, ya'ti, dia akan datang bima ghalla, dengan apa yang dia sembunyikan. Bila ni? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Apa maksud dia? Amaran keras oleh Allah kepada siapa yang mengambil harta rampasan tanpa izin ketua ataupun sebelum diagihkan, iaitu dia akan datang pada hari kiamat dengan apa yang dia sembunyikan. Contoh, kalau dia ambil harta rampasan pedang, maka Allah jadikan pedang itu balik di akhirat, dan dengan pedang itu dia akan dicampak dalam neraka. Kalau unta, dia rampas unta kan, dia ambil harta rampasan dalam bentuk unta, Allah akan jadikan unta. Sebab ayat ni Allah kata bima, dengan apa yang dia sembunyikan. Boleh? Sebab tu ada seorang sahabat lelaki, dia berperang, kemudian mati. Sahabat lain kata apa? Hani'an lahu, bertuahlah dia sebab dia ahli syurga, mati dalam peperangan. Nabi kata tak, dia adalah ahli neraka. Sebab apa? Terkejut sahabat. Ini bukan mati kat kelab malam ni, medan perang. Tiba-tiba Nabi kata ahli neraka. Apa sebab? Sebab dia ghalla, mengambil harta rampasan tanpa izin ataupun tanpa sebelum waktu diagihkan. Jadi Nabi kata kepada sahabat, dia akan masuk neraka dengan apa yang dia sembunyikan daripada harta rampasan. Pedang ke, walaupun benda tu paling-paling simple, paling-paling, kadang-kadang benda tu tak ada nilai pun. Sebab Allah kata siapa yang menyembunyikan, Allah tak sebut apa. Maknanya walaupun harga mungkin 10 sen je pun akan diazab. Di sini menunjukkan apa? Islam cukup menjaga hak orang. Jadi sebelum diagihkan, itu hak, bukan hak kita. Jangan ambil walaupun sedikit nilainya. Kemudian sema, tuwafa, tuwafa disempurnakan. Kullu nafsin, setiap jiwa ataupun setiap orang. Apa maksud dizalimi di sini? Apa maksud dia? Iaitu tidak ada seorang pun yang kebaikan dia akan dikurangkan. Bila kita buat kerja 8 jam, bos bagi gaji 6 jam, kita rasa dizalimi tak? Dan berlaku tak kat dunia? Ya, tapi di akhirat berlaku tak? Tak.
Mana kezaliman pertama tidak akan dikurangkan kebaikan kita. Bentuk kezaliman yang kedua, tidak akan ditambah kejahatan kita. Kalau kita buat 500 kejahatan, Allah akan balas 500. Tak mungkin Allah balas 505. Tapi kalau kat dunia, kadang-kadang kita buat 5 kesalahan, orang dakwa 10 kesalahan. Sebab itulah ini salah satu dalil bahawa perlunya hari akhirat. Kenapa perlu sangat hari akhirat? Sebab manusia kat dunia ramai yang tak diadili, tak dapat hak yang sepatutnya. Kadang-kadang orang yang baik dipenjarakan, orang yang jahat dibebaskan. Yang mencuri RM20 dia masuk penjara. Yang mencuri 20 bilion bebas di mana-mana. Tak adil dah. Maka sebab itu perlunya hari pembalasan untuk manusia diadili dengan seadilnya. Satu. Yang kedua, Allah nak begitu, Allah akan balas berdasarkan apa? Ma kasabat. Maknanya apa tu? Berdasarkan apa? Amalan. Jadi kalau kamu nak balasan, kamu kena beramal. Jangan syik belajar aja. Faham tak? Ramai tu orang belajar tapi tak beramal. Sia-sia. Ni saya dah tahu Ustaz. Saya dah tahu lama dia ni. Dah buat ke belum? Sia-sia yang kamu tahu. Sebab tu kata Fudail bin Iyad, la yazalu al-alimu jahilan. Orang yang berilmu sebenarnya dia tetap jahil. Sehinggalah hatta ya'mala bima alima. Sehingga dia beramal dengan apa yang dia tahu. Barulah dia berilmu. Kan? Dia tahu kelebihan solat berjemaah di masjid. Dia tahu pahala 27, tapi dia tak pernah pergi. Sebenarnya macam orang tak tahu. Dia dengan orang jahil sebiji sama je. Boleh? Jadi Allah akan balas berdasarkan amalan. Kalau angan-angan je, tak ada. Jadi perbanyakkan amalan, jangan hanya perbanyakkan ilmu. Okey? Cukup lah. Jadi waktu pun dah lewat, kita tutup setakat ni insya-Allah. Kita sambung dan jumpa lagi malam besok insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل